Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak murid saya Aina. So hari ni kita akan ulang kaji. Tak ulang kaji, kita akan belajar. Okay, nak tengok belahik. Okay, we want to look back for the chapter 6. Okay, chapter 6 focus for the qualitative analysis. Okay, for this subtopic, okay, they have the identify the cation and anion. Okay, describe the confirmatory test. Okay, so firstly, saya dengan Aina dah belajar dulu 2 bulan yang lepas. Okay, sampai effect of heat on the salts. Okay, so today kita nak tengok test for anion and cations. Tapi before that, okay, kita nak lihat dulu. We want to look back. Okay, what you learn about the observation of the physical property of salt. Okay, so dulu kita dah belajar. Okay, you have learned about the soluble, insoluble of salt. Okay, so before that, okay, boleh tak saya nak tanya Aina? Aina, bagaimana garam natrium carbonate, soluble or not? Sodium carbonate, soluble or not? Aina, sodium carbonate, soluble or not? Sodium. Sodium carbonate. Tak boleh tengok buku, kena ingat. Yes, all the sodium, potassium and ammonium are soluble. Itu kena ingat tu Aina. Saya nak tiba-tiba pula Cikgu Ziana tanya tentang quiz untuk solubility kan. Soalan macam seronok pula. Okey, saya nak tanya lagi soalan boleh Aina? Tapi tak boleh tengok buku tau. Okey, janji. Okey. Okay. So, saya nak tanya ammonium nitrate. Soluble salt. Okay, good. For the magnesium sulfate. Magnesium sulfate. Soluble. Yes, good. Okay, cikgu nak tanya Aina untuk soalan next is calcium sulfate. Insoluble, pantai cahaya bulan. Okay, so Aina, itu mesti memang that is a basic for the chemistry. Memang kena ingat. Okay, so kena ingat lah. Okay, semua garam nitrat adalah soluble. Semua garam nitrat adalah soluble. Semua garam karbonat adalah insoluble. Kecuali sodium, potassium and ammonium. Semua garam sulfat adalah soluble. Kecuali, apa Aina? Except all the sulfate salt is soluble. Except Pb. Lagi? Calcium. Barium. Ada 3 je. Lead. Lead. Pb. Lead. Okay. For the chloride salt, all the chloride salt are soluble. Except Mercury. Silver. Lead. And lead. Okay, good Aina. Okay, so you have to remember. Okay, so for the next quiz, okay, saya nak tanya Aina. Tapi belum lagi lah, nanti kejap lah. Okay, so you know that, okay, you must know. Okay, kamu kena tahu. Okay, keadaan garam tersebut in a solid state and the aqueous state. Okay, so you look here. Okay, for the iron salt. Okay, containing the ion 2 plus ion. In a solid state, green. Aqueous state is a green. Salt at Fe3 plus, brown in a solid state. In aqueous, that is a brown or yellowish brown. Okay. Copper sulfate and copper nitrate, that is a solid state, blue. And aqueous state is a blue also. Copper chloride. Okay. Yang ini yang pelajar selalu silap. Dia selalu cakap kalau dia in solid state, dia mesti green. Dia mesti hijau. Tapi dalam aqueous, bila kita dah larutkan di dalam air,
dia akan bertukar menjadi blue color. Okay, it change to the blue color. And the copper 2 carbonate also in a solid state. Okay, solid state. This is a green. Okay, insoluble in water in aqueous. So, memang semua garam karbonat adalah tidak larut. Okay, is insoluble salt for the except sodium, potassium and ammonium. So that's why kenapa dia kata sini insoluble in water. Okay, you look for your textbook. Aina ada buku teks kan? Ada. Okay, buka muka surat 199. Okay, so dia ada bagi satu salt. Okay, kita nak uji dia. Kita nak uji dia solid X. So, kalau pernah lah, okay, buat amali, okay, cikgu kamu mesti, saya ada tak buat amali sebelum cuti sekolah hari tu, Aina? Ada, tapi hari tu buat yang neutralization tu. Oh, neutralization. Untuk salt belum lagi buat lah. Okay, it's okay. So, belum. Belum. So, kalau lah ada buat confirmatory test untuk solid, cikgu akan bagi satu bekas yang mana cikgu namakan solid X. So solid X. So, you must be determined what the anion and what the cation. Okay, for the firstly, okay, kalau kamu lihat dekat sini, okay, when we add distilled water solid X, kita tak tahu. Okay, kita tak tahu solid X ni. Tapi kamu nampak, solid dalam green color. Solid dalam green color. So, kalau green color, kita mungkin adalah ini. Mungkin iron 2. Mungkin juga kuprum 2. Ataupun mungkin juga dia kuprum klorid ataupun kuprum karbonat. Antara tiga ni. Agak-agak dia apakah dia? So, sekiranya when you add distilled water, okay, the green precipitate, okay, glass rod kamu kacau-kacau-kacau tapi dia tetap tak larut. Dia insoluble. So, kalau insoluble, confirm dia adalah kuprum karbonat. Okay. So, solid X, sekiranya kamu larutkan, kamu dapat green color. So, green color, so confirm dia ada ion Fe2+. Okay, but, when you add in the water, the green color tadi dia akan tukar kepada blue color. Kemungkinan dia adalah copper 2 chloride. Okay, copper 2 chloride. Okay, tapi ini tak mendalam lagi. Okay, kamu hari ni cikgu nak ajar mengenai the test for the anion and the test of the cation. Okay, selain daripada itu, okay, yang ini pun kita dah belajar, okay, effect of the heat on the salt gas test. Okay, okay, when you heat the salt, okay, the black color of residue you got. So, the inference is the salt contain copper 2+ ion. Banyak, okay. It's too lot to remember in this chapter. Okay, when the color is brown. Brown color, the salt contain iron 3 ion. Okay. Yellow when hot and white when cool. They have content zinc 2 ion. And brown when the hot and yellow when cool, that is a lead 2 ion. Ini memang kena tahu. Okay. So, kalau kamu dapat gas pula, the gas, it turns the lime water to cloudy. So, confirm that is a carbonate. Gas is a brown and acidic, that is a nitrate salt because dia produce NO2, nitrogen dioxide. Yang ini dia, yang atas ni apa? Gas apa? Carbon dioxide. Okay. Yang ini pula, gas is pungent and alkaline. Agak-agak kamu gas apa ni, Aina? Kemungkinan dia adalah gas ammonia. Okay, yang mana ada ammonium salt. So, gas ignites the glowing wooden splinter. So, might be nitrate salt or silver carbonate. Okay, sebenarnya dia terlalu banyak. Okay, terlalu banyak test untuk menguji kehadiran garam tersebut. Kita nak tahu apakah garam tersebut. Yang pertama, melalui yang tadi kita belajar, color dia, physical state. Yang kedua, bila kamu panaskan dia, heatkan dia, okay, sama ada color residue dia berapa, warna apa, and
what the gas produce. Okey, yang sekat-sekat itu Aina faham tak? Faham? Okey, so setiap lagi kita seronoknya bab SOP ni bila kita buat satu latihan. Kita buat latihan, insya-Allah kamu akan boleh ingat. Okey, kita tengok yang ini. Okey, yang ini just the simple test. Okey, kalau yang macam ini lah. Okey, so X is a white in a color. When you add the color, add a water, so white solid insoluble. So, white solid insoluble. So, white solid insoluble maksudnya dia adalah insoluble salt. So, kamu kena ingat, apakah garam yang insoluble? Okey. Kemudian, when we heated, color kamu akan dapat residue is white when hot and cool. White when hot and cool and colorless gas. But when you pass through the lime water, then lime water become the chalky. So, maksudnya dia ada produce carbon dioxide. Maksudnya dia ada ion karbonat. Okey. So, kemungkinan garam tersebut, yang pertama, dia mesti apa-apa yang karbonat. Okey, tapi oleh sebab dekat sini dia kata insoluble salt. Boleh tak Aina bagi tahu saya apa garam yang insoluble untuk karbonat? Semua garam karbonat adalah insoluble. Insoluble. Semua garam karbonat adalah insoluble. So, kemungkinan kalsium boleh, magnesium boleh, aluminium boleh. Tapi kalau kamu kata potasium atau sodium, dia tak mungkin. Okay, dia tak mungkin. Okay, sebab apa? Dia kata dia do not decompose by heat. Okay, so kita lihat kat sini. Okay, yang ini juga bila dia kata white in solid, Fe2+ reject. Fe3+ pun reject. Cu2+ pun reject. Sebab itu adalah garam yang berwarna. Okay, so kemungkinan yang ada. Okay, yang ini pula. Okay, yang ini pula dia tulis, okay, salt white is white in a color. Okay, when we add a water, you will get the colorless solution. So, kemungkinan garam tersebut confirm dia adalah soluble salt. Bila kamu kata je, kamu lihat saja colorless solution, so that means dia soluble. Okay, but bila dia kata colorless, lepas tu dia kata white pula tu, confirm lah Fe2+ tak mungkin. Fe3+ tak mungkin. Copper pun tak mungkin. Okay, tiga-tiga ni tak mungkin. Okay, when salt white tu kamu heated dengan high heat, so kamu akan dapat white when is hot and cool. Okay, so warna gas apa residu dia when dia punya white, hot and cool. Okay, so apa-apa yang berwarna, kamu reject. So, tak mungkin dia adalah zinc, tak mungkin dia adalah ada iron, Fe pun, Pb, lead pun, and copper pun kita reject. Sebab dekat sini dia kata white. Sebab yang ini semuanya berwarna, color. Okay, kemudian dekat sini dia kata brown gas. Oh, cikgu dah ajar. Brown gas. Aina, can you determine what the brown gas here? Apa brown gas tu agak-agaknya? Lead. No, brown gas. What the gas there? Apa gas tu? Brown gas. Apa gas yang berwarna brown? Ada satu je gas yang berwarna brown kita dah belajar. Ammonia ke? Oksigen ke? Karbon dioksida ke? Bukan. Nitrogen dioxide. Good. NO2. Ada satu je. That is a nitrogen dioxide. So, Aina agak-agak colorless gas ni apa ya? Agak-agak. Colorless gas ni apa? Ada satu. Dia memang ada banyak colorless gas. Tapi dia kata, when touched with the glowing wooden splinter, the glowing wooden splinter will rekindles. Maksudnya dia menyala. Apa gas yang menyalakan kayu uji berbara? Gas? Ada satu je. Gas apa? Boleh? Gas apa? Oksigen. Pandai. Oksigen. Hanya gas oksigen sahaja menyalakan kayu uji
berbara. Okey, saya nak tanya Aina, apakah gas yang bila kita uji dengan kayu uji berbara, okay, when the glowing wooden splinter, so we got the pop sound. What the gas name? Hydrogen. Good, hydrogen. So, yang upah daripada lime water to the chalky, that is a carbon dioxide. So, kena ingat. Warna gas yang brown gas, that is a nitrogen dioxide. Yellow greenish. Yellow greenish, gas apa? Ada satu je, yellow greenish. Gas apa? Ingat balik. Chlorine. Chlorine. Okay. So, Aina dah belajar dah. Semua tu kena ingat. Start daripada color, physical state dia. When heat, bila dipanaskan, apa decompose, what the residue, what the gas form. So, semuanya kena ingat. So, agak-agak Aina, apa yang ada dalam anion yang ada? Bila dia kata nitrogen dioxide, confirm lah salt Y ni mesti dia ada ion nitrat. Sebab apa-apa garam nitrat decompose, okay, di-heat kita heatkan dia sudah panas, dia akan menghasilkan nitrogen dioxide. Okay, nitrogen dioxide. Okay, clear tak Aina? Clear. Banyak kena ingat kan Aina kan? Okay, so salt that is possible contain that is a calcium, magnesium and aluminium. Sebab tadi dia kata white color. So white color solid, that is a calcium, magnesium, aluminium yang soluble. Okay, yang soluble. Kita tak boleh ambil potassium and sodium sebab potassium and sodium do not produce a brown gas. Okay, so yang ini yang cikgu nak masuk hari ni. Punyalah panjang. Okay, cikgu cakap tadi, ini yang cikgu nak masuk, that is an anion test. Okay, anion test, kita ada 4 sahaja. We have 4 anion, we must be remember. Okay, carbonate, sulfat, chloride and nitrate. Okay, so, cikgu, banyak sangat. Aina, macam mana Aina hafal benda ni Aina? Boleh bagi tip dengan saya? Macam mana Aina hafal? Cara kaedah Aina? Tak tahulah, hafal je. Hafal je? Tak, maksudnya macam tak adalah macam formula ke apa ke, tak ada. Tak ada macam formula ke apa try kan? hafal macam biasa je. Apa Aina nampak persamaan di antara empat anion ni? Dia test guna apa? Apa persamaan dia? Apa yang Aina boleh nampak? Dia test guna apa? Cuba tengok. Acid. Acid. So, apa-apa pun, firstly, dia mesti akan test guna acid. Okay. So, kalau Aina tengok kat sini, karbonat. Okay, karbonat kita uji dengan dilute acid. Apa-apa pun acid, kita akan dapat. So, you know that carbonate will turn the lime water to the chalky. Okay, for the chloride ion, okay, dilute HNO3 and AgNO3. White precipitate you got. Okay, this is a acid also. Okay, tapi kalau Aina tengok, dia punya ini sama. Nitrat, ini pun nitrat. Okay. Sulfat. Okay, kalau sulfat ni pun, ini adalah first adalah acid. So, yang kedua adalah barium klorida. Hujung dia sama. Chloride and chloride. White precipitate. Okay, cuma bezanya dekat sini adalah nitrat. Nitrat 3 kali. Okay, yang pertama, acid H2SO4 but in a dilute state. And the second is iron to sulfate and third is a concentrated. Dia punya cantik brown ring kamu akan dapat. Kalau Aina buat amali ni, eksperimen ni memang cantik. Memang kita akan terpegun lah melihat brown ring. Cikgu nak ajar Aina, sedikit tip lah. Macam mana kita nak bagi ingat. Memang Aina, saya tahu Aina memang sangat bijak untuk menghafal. Sangat rajin untuk menghafal. Tapi kepada pelajar yang tak suka menghafal, jom kita tengok macam mana cikgu nak ajar senang punya kaedah untuk Aina belajar mengenai test of an ions. Boleh Aina? Boleh. Okay, Aina tulis tau. Okay, tulis ya kat mana-mana ya. Okay, so we have 4 anion, that is a carbonate, CO3 2 minus. Okay, kita ada carbonate. Yang kedua, kita ada chloride.
Okey, yang ketiga kita ada sulfat. Okey, yang keempat kita ada nitrat. Dia belajar garam ni dia lama sebab kita buat eksperimen. Sebab tu lambat. Tapi tak apa, yang ini teori, hari ni kita buat teori. So, senang sikit lah, cepat sikit insyaAllah. So, carbonate, chloride and sulfate and nitrat. Okay, so macam mana kita nak ingat? So, Aina ingat sama-sama dengan saya. Okay, yang ini saya nak letak perkataan comel. Comel keluar, so nothing. Comel keluar, so nothing. Okey. So, kemudian Aina kena ingat ini. Okey, yang kedua Aina kena ingat ini. Anggur. Okey, anggur bawa pera. Okey, anggur bawa pera. Okey. So, dekat sini, Cikgu nak Aina ingat yang ini. Apa benda yang Cikgu Ziana buat ni? Okey. Firstly, Aina tengok yang ini. Okey, Aina tengok ini ya. Okey, yang ini. Kita mula dengan tengah-tengah. Okey, kita mula dengan tengah-tengah. Okey, sulfat. Dekat sebelah kiri. Kita tengok sebelah kiri Aina. Ini apa Aina? Ion apa ni? Klorida. Betul? Okey. Kemudian, yang ini, kamu tengok ion dekat sebelah dia. Dia adalah ion sulfat. Okey. Sulfat. Okey. Kemudian, kemudian kita nak lihat yang klorida ni. Kita tahu dah letak klorida. So, klorida ni, kamu tengok yang paling kanan. Okay, yang paling kanan kita ada nitrat. Okey. Kemudian tadi Aina bagi tahu persamaan dia semuanya for the first reaction kita mesti test dia dengan asid. So maksudnya klorida nak uji yang pertama kamu uji dengan asid nitrik. Okey, asid nitrik kemudian tadi cikgu ada cakap hujung dia kena sama nitrat. So maksudnya uji dengan AgNO3. Okey, boleh? Okey, kemudian untuk sulfat, kalau cikgu laju sangat bagi tahu ya Ina. Sulfat for the first step tadi cikgu kata mesti dengan asid. Letakkan H kat depan. Lepas tu cikgu kata yang hujung ni kena sama. So, ini mesti BaCl2. Okey. Kemudian, tengok nitrat. Okey. Nitrat sini, sulfat. Okey, letakkan, cikgu kata letak asid dulu. HSO4. Yang ini, FeSO4. Kita nak samakan dia. Okey, kita samakan dia. Okey, FeSO4. Okey. Tapi yang ini kita akan letakkan dilute. Kemudian kita akan letak sekali lagi H2SO4 concentrated. Iaitu yang pekat. Okay, kalau tak percaya, okay, kamu lihat. Adakah betul cikgu punya kaedah sini? Okay. Klorida HNO3, AgNO3. Sulfat HCl, BaCl2. Nitrat. Okay, nitrat H2SO4. Ini H2SO4. Okay, FeSO4 dan concentrated of H2SO4. Okay, kemudian. Okay, kemudian apa yang kamu nak tengok cikgu? Yang karbonat tu tadi apa? So, untuk yang karbonat tadi, kamu boleh letak apa-apa pun asid. Okay, kamu boleh letak apa-apa pun asid. Okay, mana tadi karbonat? So, karbonat letaklah apa-apa pun asid. Okay, letaklah apa-apa pun asid, dia akan tetap menjadi white precipitate. Okay, sebab yang ini kita uji dengan lime water terus. Okay, kita uji dengan lime water. Okay, Gaston lime water dia akan jadi cloudy. Okay, yang ini white, dia satu je beza. Ini pun white, yang ini dia akan jadi brown ring. Okay, cincin perang. Okay, yang ini white apa? White precipitate. Ini pun white precipitate. Okay.
Okey, saya bagi Aina. Aina, agak-agak Aina, senang tak kaedah Cikgu Ziana hari ni? Senang. Senang. Boleh tak buka Boleh. sikit? Buka supaya kita boleh ingat. InsyaAllah Aina boleh ingat. Okey, Aina salin dulu. Ini adalah test of an ion. Nanti cikgu nak ajar pula. Okey, Aina tak apa. Aina buat dalam satu nota kecil. Boleh letak dekat buku mana-mana lah. Kita lipat-lipat ke boleh. Tapi jangan bawa dalam exam. Okey, so kena ingat lah. Okey, so kita lihat kepada yang ini tak ada masalah. Yang ini dia punya eksperimen. Ya. Okey. So kita ada eksperimen. So ini tak ada masalah. Okey, yang ini adalah dia punya test tadi. Okey, yang ini pun tak ada masalah. Saya nak tengok terus kepada dia best apa bab garam ni, banyakkan buat latihan tu je. Okey, jom kita tengok test of cation. So, kita test for the cation, we have two tests. Okay, for the first test is we test with the natrium hydroxide. Okay, the second test, okay, with a ammonia. Okay, for the first step, for the natrium sodium hydroxide, we use a small amount only, and then we put excess amount of the sodium hydroxide. Okay, same with the ammonia. So ammonia juga kita letak small amount of the ammonia first, and then we put a excess amount of ammonia solution. Okay, so kemudian, okay, so inilah yang akan kamu belajar. Okay, yang akan kamu belajar. Okay, contoh. Cikgu just nak tunjukkan ini dulu. Nanti kita akan buat bagaimana kaedah yang paling senang untuk Aina nak ingat. Okay, so for the first step, we test with the sodium hydroxide. Okay, macam biasa kita letakkan salt solution dalam test tube kita. Add a few drop of a sodium hydroxide. So if the precipitate is not form. Okay, not form. Maksudnya dia tak ada mendakan. Dia tak ada keruh-keruh tu. Kalau kamu tengok dalam kamu buat uji kaji nanti, kamu tengok dia tak ada keruh-keruh. So, kamu ujilah dengan moist red litmus paper. Kamu heatkan dia. So, kalau moist red litmus paper turn to the blue, so confirm that have a ammonia gas. Confirm that is a presence of ammonium ion. Okay, tetapi kalau precipitate is form. Okay, precipitate is form. So, kalau dia bukan color precipitate. Does no color precipitate. Maksudnya, dia tak ada color. Dia clear. Dia warna putih sahaja. Okay, kalau you letak dissolve in excess of sodium hydroxide. Maksudnya letak banyak-banyak. Okay, letak banyak-banyak. Okay, if that is a dissolve, kalau dia adalah larut, so is soluble in excess amount of sodium hydroxide, produce a colorless solution. So kamu akan dapat warna larutan yang tidak berwarna. Okay, kamu kena tahu ya, bezakan what the difference of colorless and what the difference of the white. White ni lain. White macam baju kamu warna putih. Colorless memang tidak berwarna. Clear, tak ada apa-apa. Okay, if is no excess of sodium hydroxide solution, maksudnya tak dissolve pun, dia akan jadi putih. Dia akan tetap akan jadi mendakan putih. Okay, bukan mendakan putih-putih, warna-warna putih-putih. So, dia adalah kemungkinan ion magnesium ataupun calcium that is insoluble in excess of sodium hydroxide. Okay, if dia ada color hijau, ion 2, brown, ion 3, copper, ion 2. Okay, ini untuk sodium hydroxide. Okay, bagaimana dengan ammonia pula? Ammonia sama lebih kurang kalau Aina lihat. Kalau untuk color, dia lebih kurang sama. Ion 2, ion 3 dengan copper. Tapi, untuk precipitate form, okay, kalau tak ada precipitate yang form, maksudnya kemungkinan tadi ammonium je kan. So, ditambah lagi kalau untuk ammonia solution, kamu tambahkan lagi dengan calcium
ion. Okay, calcium ion. Okay, so kalau dia ada color warna putih, okay, white. Okay, color yang tidak berwarna, tak ada color selain daripada biru, hijau ataupun brown. Okay, so kamu test dengan soluble with the excess amount of ammonia solution. If dissolve, okay, kalau dia dissolve, kamu akan dapat colorless. Kemungkinan dia adalah zinc ion. Dia ada ion zinc dalam salt tersebut. Okay, tapi kalau kamu lihat dia insoluble in excess amount of ammonia solution, so that is a kemungkinan di antara magnesium ion, lead to plus or aluminium. Agak-agak Aina kan, senang tak nak ingat benda ni semua? Aina ingat macam mana? Bolehlah share. Ada kaedah, Aina? Tak ada. Tak ada. Okey, jom cikgu ajar bagaimana kaedah nak ingat. Okey, Aina ada pen color-color tak dekat dengan Aina? Ada. Ada. Jom kita lukis tangan. Okey. Okey. So tangan. Okey, cikgu lukiskan satu tangan. Ni contoh tangan Aina. Okey, ini tangan ibu jari. Kita ada jari telunjuk. Kita ada jari tengah. Kita ada jari sini dengan bawah sekali. Okey, harapnya Aina sukalah dengan bentuk tangan saya. Okey, kemudian. Okey, dekat tengah tapak tangan Aina, mak marah tak kalau conteng tangan? Tak kot? Okey. So, kita nak conteng tangan sikit je Aina. Okey, so di tengah-tengah ni Aina buatkan 4 kolom. Buat petak macam ni. Okey. So, Aina buat 4 petak dekat sini. Okey, kemudian, kalau Aina ada pen color brown. Cikgu tak ada warna brown dah. Okey, kalau Aina ada warna brown. Cikgu ada warna brown tak? Cikgu ada warna brown. Okey, kalau Aina ada warna brown, Aina colorkan untuk batang pokok. Okey. Kemudian, Aina lukiskan dekat tepi Aina punya yang ini. Warna biru, warna hijau. Okey, dekat pokok ada daun. Daun warna hijau. Apa warna biru keluar-keluar pula? Hijau dah. Okey, kemudian kalau Aina tengok dekat luar tu, dekat pokok, Aina tengok pandang ke atas, Aina akan nampak awan. Awan warna biru. Okey, so dekat sini kan kita ada ruas tangan kan? Ada 1, 2, 3 kan? So Aina ambil pen. Hitam ke, Aina bahagikan 3. Okey. So, warna yang pertama, kita warnakan biru color. Okey, atas ni Cu2+. Cu2+ ni mention kepada awan. Awan warna biru. That is a copper 2+. Okey. Kemudian daun. Daun warna hijau. Okey, daun warna hijau. Kalau Aina tak ada pen hijau pun tak apa, tak ada masalah. Pakai je pen apa yang ada. So, yang copper warna hijau ni adalah iron 2+. Okey. Kemudian pokok. Batang pokok warna brown color. So, brown color, that is iron 3+. Okey, dah siap. Okay. So, ini adalah kaedah kawan saya. Nama kawan saya tu Cikgu Azihan. So, saya ambil idea dia ni lah. Okay. So, kita guna. Okay. Mana yang boleh bagi manfaat kat kita. Alhamdulillah. Okay. Kemudian, dekat sini. Okay. Dekat sini, yang dekat tengah-tengah tadi. Cuba Aina buat dekat sini adalah natrium hydroxide. Okay. Yang ini adalah ammonia. Okey, yang ini pula cikgu nak buat susu kotak Nestle. Okey, ini cikgu nak tulis perkataan Nestle. Nestle. Okey. Kemudian, dekat jari yang tengah ni. Okey, jari yang dekat tengah ni. Okey, cuba Aina buatkan yang ini. 3 lagi line. Okey, line yang pertama Aina letakkan nama Pb2+ aluminium
dengan zinc. Okay. Yang ini, kemudian yang ini pula Aina letakkan 2. Okay, 2. Saya pun dah ingat-ingat lupa. Okay, yang ini. Okay, warna biru balik. Okay, bahagikan 2. So, yang ini Aina letakkan magnesium dan kalsium. Okey. Kemudian yang ini pula Aina bahagikan kepada satu sahaja, iaitu kita nak letakkan dia zinc. Okey, yang ini pula Aina letakkan bahagikan kepada 3. Mana warna hijau? Gula PB 2+, Al 3+, magnesium 2+. Okey. So, yang ini, jari yang tengah ni adalah untuk ion yang color. Okey. So, yang 4 ni adalah ion yang tak ada color. Ion yang tak ada color, kita nak tentukan sama ada dia larut ataupun tak larut. Okey. So, kalau yang ini, Aina tuliskan L, larut. Tia ni tidak larut. Yang ini larut, yang ini tidak larut. Okey. Jom, macam mana kita nak ingat? Ini konsep. Okey. So, ini kena ingatlah. So, yang ini caralah kaedah. Kalau Aina rasa macam tak seronok dengan kaedah saya ni, Aina boleh ubah. Okey, boleh ubah. Yang ini kamu boleh ingat. Papa, Anwar, Zain. Memang cantik. Ziana, Zain pula anak manja. Okey. Jom kita lihat bagaimana kita nak tengok. Okey. So, dekat sini kita nak uji untuk natural hydroxide. Okey. Sodium hydroxide. So, bila kita letakkan sodium hydroxide secara berlebihan, yang larut adalah lead, aluminium dengan zinc. Lead, aluminium dengan zinc. Okay, kalau perasan dekat sini, lead, aluminium dan zinc. Dia adalah soluble. Okay, betul teori kita. Okay, yang ini pula. Uji dengan sodium hydroxide. Sodium hydroxide is a not soluble. So, that is a magnesium and calcium. Okay, betul ke? Yes, magnesium and calcium. Okay, next. Kita tengok kepada yang bawah ini. Ammonia. Okay, ammonia. So, ammonia yang larut, dissolve, hanyalah zinc sahaja. Okay, hanyalah zinc sahaja. So, kalau tengok dekat sini buku teks, tengok solublenya hanyalah zinc sahaja. So, yang ini next adalah pula anak manja. Pula anak manja iaitu Pb2+, Al3+, and magnesium Mg2+. Okay, so ini adalah gambar dia. Okay, so yang ini adalah Nestle. So, Nestle ni hanya untuk ion ammonium. Okay, bila kita uji dengan Nestle reagent, dia akan mendapatkan susu. Kotak Nestle. Susu. 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 Nestle. Susu. Nestle. Nah, dia adalah warna brown. Okay, Milo. Susu Milo tu. Okay. So, itulah bagaimana cara untuk ingat. Okay, Aina rasa okey ke cara saya nak ingat ni? Okay, so cikgu ulang lagi sekali. Okay, sekali lagi. Pergi lihat dekat luar. Kamu lihat ada pokok. Pokok daun warna hijau. That is a ferrum 2+. Okay, batang pokok. That is a warna brown. Yang mana warna brown tersebut. That is a Fe3+. And then tengok awan. Awan warna biru. Blue color. That is a copper 2+. Okay, kemudian yang pertama kita uji dengan sodium hydroxide. Okay, ada yang larut, ada yang tak larut. Papa, Anwar, Zain. Plumber, lead, aluminium and zinc. That is a soluble. Okay, in excess.
But for the sodium hydroxide, kita letakkan bila dapat, okay, tidak larut, okay, yang insoluble, okay, dia akan adalah ion magnesium, kalsium. Memang cantik. Okay, kemudian untuk amonia, okay, untuk amonia, that is a dissolve, iaitu zinc. Cyanazin. Hanya satu sahaja zinc. Okay. Pula anak manja. Lead 2+, aluminium 3+, and magnesium 2+. Okay. So, setakat ni. Okay tak, Aina? Saya bagi masa Aina salin dulu ya. Go to this. Okay. So, kita lihat. Okay. So, okay, kalau lihat dekat sini, kita nak uji satu bahan. Okay, kita nak uji ya. Kita nak tengok ni. Okay. Example 17 for the textbook for the page 208. Okay. Dia ada satu. Okay, ya, dia ada satu solution X is blue. Oh, Cikgu Siana dah ajar. Blue color, that is a copper. So confirm dia adalah copper to ion is present. Okay. Okay. Kita nak confirmkan lagi. Okay, kita nak confirmkan lagi. So, we drop a few drop of the sodium hydroxide and blue precipitate is formed. Blue precipitate ya. Blue precipitate, dia tak dissolve. Dia blue precipitate. But when you add excess for the sodium hydroxide, blue precipitate does not dissolve. So, confirm dia adalah copper to ion. Okay, nak ujilah, nak confirmkan lagi ni. Kita ujilah dengan ammonia. So, uji a few drop of ammonia. Blue precipitate form, but when we add excess, apa yang akan terjadi? Yang ini hanya untuk ammonia aja ya. Untuk sodium hydroxide, they still remain for the precipitate of blue color. Okay, but for the ammonia, when we add the excess, so blue precipitate dissolve, okay, to form a dark blue solution. Dia dissolve, maksudnya dia larut. Okay, dia larut, dia akan menghasilkan warna biru tua. Okay, dark blue solution. Okay, so memang cantik. Warnanya memang colourful. Okay, so confirm dia adalah copper to ion. Okay, kemudian kita tengok example 18. Okay, kita few drop. Yang ini colourless. Okay, yang ini colourless. Okay, kena ingatlah balik. Colourless tu siapa yang colourless agak-agaknya. So, pertama sekali kita uji. Okay, dia nak uji dengan sodium hydroxide. Okay, when we test with the sodium hydroxide, okay, nampak gayanya dia akan mendapat white precipitate. Okay, white precipitate dia tak dissolve. Okay, dia tak dissolve. So maksudnya, okay, yang tak dissolve tadi apa, Aina? Yang tak dissolve. Yang tak dissolve, bila kita tu, kemungkinan dia adalah papa anuazin. Papa anuazin memang cantik. Kita letak sekali banyak. Add with the excess. Okay, bila kita letakkan excess, okay, kita letakkan excess, dia kata dia akan dapat does not dissolve. Okay, does not, white precipitate does not dissolve in excess amount. So kemungkinan dia adalah memang cantik. Apa tu memang cantik? Magnesium ataupun kalsium. Antara dua ni dulu. Okey. Kita nak reconfirmkan apa kan ion dekat situ. Okey. Kita nak reconfirmkan. So, kita ujilah dengan ammonia. Okay, bila kita uji dengan ammonia, a few drop of ammonia, dia tak ada apa-apa. Tak ada precipitate pun. Okey. Tak ada precipitate pun yang terhasil. So, tak ada precipitate tadi cikgu cakap apa? No color. Ataupun dia hanya untuk ammonia. Ingat, dia ada dua ion iaitu kalsium ataupun ammonium. Kalsium ataupun ammonium. Okey, kita letak kalsium dan ammonium. Okey, apa persamaan antara sodium hydroxide, kita uji dengan sodium hydroxide dengan ammonium? Oh, dua-dua ni ada ion kalsium. So, confirm lah dia adalah ion kalsium. Setakat ni Aina faham tak example ni? Faham. Faham. Good, Aina. Okey, yang ini senang sangat. Okey, kita tengok yang ini. Asalkan dia ingat je. Asalkan yang ini. Kamu kena ingat yang pertama. Okey, kemudian kita uji pula. Okey, pertama kita satu lagi solution X colourless.
Okay, kita letak white precipitate. Oh, ada white precipitate form. Kita hanya letak a small amount sahaja, belum lagi excess. So, ini cikgu dah ajar tadi. Papa Anwar Zain memang cantik. So, kemungkinan ada 5 ion. Jom kita uji secara excess. Okay, when we add the sodium hydroxide in excess, so kamu akan dapat white precipitate dissolve. So, yang dissolve tadi siapa? Memang cantik. Yang dissolve. Yang dissolve Papa Anwar Zain. Papa Anwar Zain. So, tulis itu. Papa Anwar Zain iaitu lead, aluminium and zinc. Okay, kemudian kita uji dengan amonia. Okay, kita uji dengan amonia. Okay, bila kita uji dengan amonia pula, a few drop of ammonia, kita letak a little only. So, a small amount. So, ammonia, ingat tak cikgu cakap apa tadi? Yang white precipitate form. So, kemungkinan dia adalah cyanazine pula anak manja. Cyanazine pula anak manja. When we add the excess, kita dapat white precipitate does not dissolve in excess. Okay, does not exist. So, pula anak manja. Plumber, lead 2 plus aluminium 3 plus and magnesium. Okay, so di antara ujian dengan sodium hydroxide dengan amonia, manakah persamaan dia? So, kedua-duanya ada aluminium, yes. Ada plumber, lead, yes. Magnesium, tak ada. Zinc pun tak ada. So, confirm that aluminium and lead. Okay, faham kan Aina? Senang je. Okay. Faham macam tak bersemangat Aina hari ni. Aina hari ni pergi jalan mana? Tak ada pergi jalan pun. Ya, cuti sekolah pergi mana? Okay, let's go to the confirmatory test. Okay, confirmatory test ni hanya untuk 3 ion sahaja. Okay, ion ammonium, ion Fe2+, and ion Fe3+. Okay, so yang ini cikgu cakap tadi. Hanya untuk ammonium ion, kita uji dengan Nestle reagent. Susu kotak Nestle. Susu kotak Nestle tu warna brown. So, that is how we got the brown precipitate. Okay, iron tadi, kita kalau uji dengan Na, sodium hydroxide and ammonia, dia akan warna brown. Okay, tapi kalau kamu uji dengan K3FeCN6, iaitu potassium hexacyanurate 3 solution, dia akan dapat dark blue precipitate. Okay, dia akan dapat dark blue precipitate, and then when you add with the iron 3+, okay, iron 3+, kalau kamu tadi dia akan warna brown color. Yang iron 2 tadi warna hijau. Okay, iron 3 warna brown color kalau uji dengan sodium hydroxide ataupun ammonia. Okay, for the another chemical test, that is we use the potassium hexacyanurate 2 solution, dark blue precipitate, and potassium cyanate, okay, potassium thiocyanate, okay, KSCN, yang mana dia akan dapat blood red solution, okay. So, kalau yang ini pun nak kena ingat, jaranglah juga ditanya. Tapi kalau nak ingat pun boleh ingat. Yang ini kaedah tak diingat lah. Okay. So, yang ini nanti kita nak uji. Okay. Yang ini tak apa. Saya tak nak masuk yang ini. Saya nak masuk kepada soalan. Okay. Soalan yang cikgu dah bagi tadi. Okay. Jom kita jawab Aina. Okay. Dah sedia Aina? Takut. Ada buat tak? Belum. Belum. Jom kita jawab sama-sama. Boleh? Okay, yang ini Boleh. hari tu punya. Yang lama dulu. 2 bulan yang lepas. Okay, yang ini mesti Aina dah buat ke belum? Aina rasa Aina dah buat tapi Hilang kat tak mana jumpa entah ya? kertas di mana. Okay. So, nanti Aina just semak jawapan Aina kalau terjumpa. Okay, boleh? Okay, cuba Aina cari dulu. Kalau ada terselit mana-mana, cikgu bagi masa 2 minit cari. Boleh?
Okay, so this is the question for the SPM 2020. Okay, 2020, this question that is number 6. Okay, yang ini adalah soalan untuk SPM tahun 2020. Okay, so a student carries out an experiment to construct ionic equation for the formation of lead to chromate 6. Okay, precipitate using continuous variation method. Okay, so table 1 show the height of the precipitate. So, yang ini kalau pernah buat lah dalam amali, kita akan tahulah. Okay, so for the first volume of, kita ada 7 test tube. Okay, 7 test tube. For the first test tube, okay, we add the 5 cm cube of the lead to nitrate. Okay, but the volume of the potassium chromate 6, okay, that is a different, that is a 1.0, but for the volume of the lead to nitrate, untuk ke 7 tabung uji kita buatkan sama. Okay, kita akan constantkan dia, kita malarkan dia. Tapi apa yang kita bezakan? Okay, kita akan bezakan mengenai volume of potassium chromate. Okay, potassium chromate, okay, kita akan tambahkan setiap 1 cm padu for the each, okay, test tube. Okay, kemudian apa yang akan kamu dapat? So, the precipitate will form. Okay, the precipitate will form. Okay, so the first, kalau kamu lihat dia punya precipitate, dia akan meningkat ketinggian. Okay, meningkat, tapi sampai ke test tube number 5 and number 6 and number 7, okay, dia akan jadi constant. Okay, bacaan dia akan constant. Okay, soalan yang pertama. So, Aina, kalau boleh Aina tuliskan dia punya jawapan sahaja pun tak ada masalah ya. Okay, so kita lihat yang ini. Okay, what is the color of lead to chromate? Okay, what is the color lead to chromate? Aina, boleh jawab tak? What is the color of lead to chromate? Sebab tak pernah buat eksperimen kan? So, tak nampak kan? So lead to chromate, warna dia adalah warna yellow. Okay, so di sinilah pentingnya kamu buat eksperimen. Okay, what is the color? Tapi common lah. This is the common question. Okay, common question. Dia akan tanya, lead to chromate warna apa? So, warna yellow. So, kalau kamu buat yellow solution, tak boleh ya? Salah. Okay, kalau kamu buat yellowish, yellowish bolehlah diterima, boleh dapat 1 markah. Okay, just only write the yellow. Okay, kemudian kamu tuliskan kamu punya graph. Yang ini sebabkan dia ada graph, so kita kena buatlah one by one. Okay, kalau Aina lihat dekat sini, okay, markah dia, kalau you look here, 2 marks. Okay, bagaimana 2 markah ini ditafsir? Okay, 2 markah ini ditafsir apabila semua kamu punya point, kamu pindahkan itu betul. Betul kamu punya point tu. Okay, this is for the first mark. For the second mark, if you punya shape graph tersebut smooth. Okay, betul, cantik. So dia mesti, mesti bermula dengan dia punya origin ataupun daripada dia punya titik tengah. Okay, so kita lihat yang pertama. Okay, yang pertama kita transfer lah sikit-sikit. Okay, for the first test tube, okay, dia punya ketinggian adalah 0.6. Okay, kalau kamu lihat dekat sini, for the first test tube, ini test tube kita yang pertama, 0.6. So, 0.6 lebih kurang dekat sini lah. Okay, kemudian yang nombor 2 kita punya adalah 1 point, berapa Ina? 1.4. Betul ke? 1.4 ke? 1.2, sorry. Okay, so yang nombor 2 ni 1.2. So yang ini 1.2. 1, 2. So dekat sini lah. Okay, kalau Aina buat kat graf Aina mesti akan lagi cantik. So print out lah soalan nombor ini. Saya ada bagi PDF dekat Aina. Okay, patutnya Aina dah print lah. Okay, soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3. Tabung uji nombor 3, sorry. 1.7. So, 1.7. Dekat mana ya Aina? So, 1.7 dekat sini lah.
Sepatutnya 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Sini. Okey. Kemudian yang nombor 4. Nombor 4, 2.4. 4, 2.4. Okey, 2.4. 5, 6, 7, 3.0. Kalau Aina ada kertas graf, Aina boleh buat lah. Soalan saya dah bagi kat Telegram ya, Aina, hari tu. So, yang ini 3.0. Boleh buat sama-sama dengan saya. Okey, 3.0. Ini pun 3.0. Okey. Dah. Kemudian kita buatkan dia punya shape. Okey, yang ini kalau saya buat kat sini memang tak cantik lah. So, Aina kena pakai pembaris. Okey, so pakai pembaris. Okey, nanti ambil pembaris. Okey. Sebaik saya punya ni ada pembaris. So, pembaris. Okey, pusingkan dia. Okey, start dengan origin eh. Okey, tak cantik lagi. Okey. Ini nak 2.4. Okey. Alamak. 1.6. Saya rasa yang ini 1.6. 1.6 saya ni salah ni. 1.6. Tak sikit. 1.6. Okay. Aina buat sama dengan saya tak, Aina? Okay, good, Aina. Okay. Okay, cantik. So, sekarang ni cikgu dah ada pembaris. So, cikgu pun gariskan cantik-cantik. Okay, good. Okay, so satu tanda yang tak bergaris. So, yang ini pula. Kita bawa dia kat sini. Okay, Aina tulis sama dengan cikgu ya. Okay. Allah Akbar kabirah. Oh, so penuh je nak kau. Okay, so cikgu bawa ke sini. Mesti start dengan origin. Kalau start dengan origin, Aina tak akan dapat satu lagi markah shape. Okay, so ambil pen. Garis. Okay, dah siap. Okay, dah. Okay, so inilah grafnya. Okay, pastikan semua point dia sama. Tadi cikgu tadi salah point. Satu pun salah point. Point nombor 1 ni salah. Bukan salah, tak dapat markah. Tersalah 1 point, kamu tak akan dapat point 1. P1. Okay. Kemudian, kamu punya yang ini, banyak calon, dia akan tergantung. Dia tak start dengan origin. So, yang itu pun dia akan dapat tolak lagi 1 markah. Okay, so tak apa. Saya tunggu Aina buat. Okay. Aina dapat macam cikgu dapat. Okay, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya dia cakap, determine the volume of potassium chromate solution that completely react with 5 cm cube lead to nitrate. Okay, agak-agak Aina, apakah jawapan dia? Yang mana satu? Dia kata determine the volume of chromate. Yang mana Aina? Betul-betul dia dah completely react. 5.0. Good. 5.0 unit.
Mol DMK. Volume Aina. Ah. CMQ. Macam anak murid saya. 5.0 CMQ. Baru ni saya tanda pelajar trial saya. Dia buat unit untuk mol DMQ. Okay, so this is a volume. That is a 5.0 cm cube. Kalau I nampak 5 cm cube pun, dia betulkanlah. Okay, so next. Okay, calculate the number of the mole of chromat, okay, ion that react. So, pertama sekali, I nak kirakan the number of mole of chromat, ion ataupun lead. Okay, so, kemudian barulah kita buatkan dia punya ratio dia berapa. Okay, kita buatkan dia punya ratio dia berapa. Okay, so, untuk first kali, okay, sama ada kamu kirakan mole untuk kromat, ataupun ion kromat, ataupun ion plumbum. Okay, mana-mana pun sama je. So, saya nak kirakan number of mole. Okay, saya nak kirakan number of mole. Alhamdulillah. Kromat. So, kromat CrO4 minus. 2 minus. Okay. So, macam nak kira? N equal to mv over 1000. Okay. So, macam mana kita nak dapat? Daripada mana? So, N sama dengan M. V. So, V kita dah tahu 5 cm cube. So, berapa mol dia? Berapa kepekatan dia? That is a 1 molar. So, 1 molar. So, kita hanya letakkan dekat kita punya ruang jawapan ya. So, 1 times 5. Okay, divide with the 1000. So, Aina, berapa Aina dapat? 0.05. Okay. So, kromat boleh, ion plumbum lead pun boleh. Okay, kemudian barulah kamu buatkan dia punya ratio. So, kamu cakaplah. Okay, 0.005 mol PB. Okay, PB react with 0.005 mol kromat. Okay, so if 1 mol, yang ini kita guna mol. Okay, if 1 mol of PB2 plus, sini. If 1 mol PB, so dia akan react sama juga dengan 1 mol kromat. Okay, so jawapannya 1 mol lah. Okay, 1 mol PB lah. Okay, calculate the number of chromat ion that react 1 mol lead to ionan. So, samalah lebih kurang. Kalau kamu ikut sini, kamu buat PB2 plus, ayat dia kat sini pun lebih kurang sama je. Okey. Kemudian, construct the anion. Construct the ionic solution. So, untuk construct the ionic solution, equation. Ionic equation. So, that's mean, plumbum tadi kamu tindak balaskan dengan kromat. So, plumbum ion, PB2 plus CrO4 2 minus, ini namanya persamaan ion. Persamaan ion adalah melibatkan ion-ion sahaja. Okay. So, kamu sini 2, sini 2. So, kita boleh simplify lah. So, Aina boleh bagi tahu saya apa chemical formula lead to chromat? PB berapa Aina? PB PB. Aina masih lagi di sana. PB PB 2. PB2. 2 lagi? CR. Tak. PBCR. Bukan. Okey. Apa-apa. PB. Dia tak tu? Tu ke?
PBCR. PBCR. Oh. O. Ini nak kena denda ni Aina ni. PBCRO. Ni apa? PBCRO 4. Bawah ni. Nampak? Oh, yes. Sini Aina. Okey, ni. PB 2+. CrO4 2 minus. Janganlah risau walaupun kromat ni macam besar je kan. So, sini 2. So, sini pun 2. Nampak? So, bila 2 dengan 2, boleh tak simplifykan dia? Boleh kan? Boleh. So, kita hanya ambil PB CrO4. Yang cacatan jangan ambil. So, PB CrO4. Okey. Yang ini faham tak? Faham. Okey. Kemudian, give a reason why the height of the lead to chromat is the same in the test tube 5, 6 and 7. Aina, kenapa test tube yang tadi bacaan dia sama je? 3 cm cube untuk tabung uji 5, 6 dan 7. Kenapa? Boleh bagi reason untuk cikgu Aina? Because plumbum nitrate completely react with 5.0 centimeter cube of potassium chromate. Okay. Apa yang Aina tertinggal? Satu perkataan. Ayat yang belakang tu Aina betul. Tapi satu ayat Aina tertinggal menyebabkan Aina punya jawapan tadi sepatutnya betul tapi cikgu salahkan. Apa? Kalau dia completely react, maksudnya ion plumbum tu adakah semua yang akan react ataupun hanya sedikit sahaja yang akan react Aina? Semua. So apa ayat yang kamu tertinggal? Apa ayat yang kamu tertinggal? Semua. So semua dalam bahasa Inggeris mana? All potassium chromate. Pula potasium mana pula? Lead lah nak oi. All Pb2 plus ions have apa? Ayat dia? React completely. Okey dah. Itu je. Tapi susah. React. Apa dah cikgu Ziana tulis ni? React completely. Allah Akbar. Pemadam lah. Dah siap dah. Tak ada perkataan all. Salah. Okey. Allah Akbar. Completely. Okey. All. All ni wajib. Okey. All the plumbum ions have react completely. Okey. Ataupun kamu tulis all the plumbum have react fully and completely. Pun boleh juga. Okey. So, pergi kepada, dah ke Aina? Salin dah ke? Dah. Okey. Pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, last question. Okay, diagram 6 shows a beaker containing a mixture of two solid lead salt given to student in a school lab. So, kita ada mixture lead carbonate and lead nitrate. Okay, lead nitrate and lead carbonate. Describe briefly how both salts can be separate. Agak-agak Aina macam mana kita nak separate kan lead carbonate dengan lead nitrate. Boleh tak bagi idea? Macam mana? Apa beza lead carbonate and lead nitrate? Boleh bagi tahu cikgu tak? Apa bezanya Aina? Yang ni. Dua ni. Lead carbonate soluble or not? Lead carbonate. Lead carbonate. Soluble or not? Ada mak kita. Nak kena denda ni, tak ingat solubility ni. Ingat balik. All carbonate salt are in
Soluble. So, dia Insoluble. tak. Lead nitrate. Nitrate. All nitrate solvent. Soluble. So, macam mana kamu nak pisahkan dua benda ni? Satu soluble, satu tak soluble. So, kamu nak buat apa? Dissolve. Dissolve kan? Add apa? Water. Apa water? H2O. Oh, distill water only je. Oh. Lepas tu, kamu nak add je. Lepas tu, kamu nak buat apa? Mix. Kamu kena stir kan? Kemudian? Lepas tu? Filter. Kemudian lepas filter? Keringkan. Kamu rinsekan dia. Kamu bilaskan dia. Okey, boleh Aina ya? So, step yang pertama, nampak tak sini? 3 markah. 3 markah maksudnya kita ada 3 point. Okey, point yang pertama, add distill water into the mixture and stir. Kalaulah ayat Aina tak ada perkataan stir, ayat add distill water ni tetap akan jadi salah. Sebab add dengan stir dia datang sekali. Sekali package. Kemudian filter the mixture. Okay, kemudian rinse the mixture. Dah siap. Selalu pelajar dia akan salah. Okay, add distill water only. Dia tak kata stir. Okay, bila dia tak kata stir, P1 dia tak akan dapat. So, point nombor 1 dia tak akan dapat. So, dia akan dapat kalau dia ada buat filter and rinse, cikgu akan bagi markah P2 and P3. Okey. Apa? Aina, salin dulu. Di sini adalah kamu punya pengetahuan aras dia tinggi. So, yang ini kita lebih kepada analisis. Okey. So, maksudnya tahap pemikiran yang tinggi. So, tahap pemikiran yang tinggi ini selalunya pelajar-pelajar bila dia dah faham dan konsep apa dia kat sini? Konsep solubility. So, dibagi benda, 2 benda. So, kamu kena determine dulu. Mana satu garam yang larut, mana satu garam tak larut. So, bagaimana kaedah kamu nak separatekan dia? So, kamu menganalize. Okay, you analyze. Okay, how to separate 2 of the salt. Okay, Aina lapar? Lapar dah ya? Okay, cikgu tinggalkan Aina dengan satu soalan. Okay, yang ini. Yang ini yang cikgu bagi tadi Aina. Okay. Okay, dah buat ke? Belum. Belum. Cuba Aina buat. Boleh buat sekarang, nak buat sekarang ke ataupun Aina nak buat nanti? Kita jawab sama-sama nak? Okay. So, kita tengok kepada soalan ini. Okay, ini soalan cikgu punya soalan trial sekolah cikgu. Okay, soalan nombor 11. Okay, so Raja 13. Okay, diagram 13 show a flow chart of a series reaction to identify the cation and anion in a salt M. So, kita ada green salt M, heat, kita panaskan dia. Kita akan dapat solid Z black. Okay, ingat tak apa solid Z black ni? Ada satu sahaja ion yang warna gelap, hitam. Okay, dia akan dapat gas S. Okay, kemudian solid Z tadi, kamu tindak balaskan dengan acid H, kamu akan dapat soluble salt, solution Y. Okay, kemudian, okay, bila kamu dapat salt tadi, soluble, okay, kamu letak soluble ya. So, maksudnya dia larut. Okay, bila dia larut, okay, garam tersebut, kamu uji dengan ammonia, kamu akan dapat blue precipitate dissolved in excess ammonia. Okay, ni blue ya. Yang solid dia warna hitam. Tapi bila dia dah excess kan, dia dah larutkan dengan acid, so dia akan dapat blue precipitate. Okay, kemudian dia uji dengan HNO3 and AgNO3, white precipitate. Kita hanya ada 2 ion sahaja yang dapat white precipitate tadi. Apa tadi, Aina? Apa tadi? Yang 2 sahaja ion yang dia dapat white precipitate. Agak-agak Aina apa? White precipitate. Antara sama ada comel keluar sono. Yang mana?
Chloride ataupun sulfide. Karbonat tak mungkin kan? Okey. Nitrat pun tak mungkin kan? Yang white precipitate ada dua saja, chloride ataupun sulfide. So Aina agak-agak boleh agak tak apa white precipitate yang uji dengan HNO3 dengan AgNO3? Sama ada chloride, ion chloride ataupun ion sulfide. Okay, kemudian cuba Aina tengok pula. Okay, dia suruh identify. Okay, soalan tu, okay, dia suruh identify substance H. Maksudnya Aina kena kenal pasti apakah substance H. Maksudnya acid H tu apa. Kemudian apakah M. Apakah garam ni, green salt tadi. Apakah S, gas apa. Dan apakah Y. Dan apakah Z. Cikgu bagi masa Aina 5 minit untuk jawab soalan ni, boleh? Yang ni je. A1 ni je dia. Cuba Aina teka dulu. Teka. Cikgu dah bagi hint dah sikit. Cuba Aina teka. Okay, boleh ya? Teka tau. Ke Aina nak teka terus? Okay, Aina. Agak-agak apakah Z? Apakah Z? Pepejal hitam green salt. Apa green salt dalam keadaan pepejal dia warna hijau? Bila dia panaskan dia warna black. Cuba lihat. Ingat balik yang kamu dah belajar dulu. Apa green salt yang warna hijau? Bila kamu panaskan kamu akan dapat pepejal. Right? Kemudian bila kamu uji dengan ni mesti dapat blue. So apa? Kalau blue dekat sini maksudnya kemungkinan dia ada ion Cu2+. Betul tak Aina? So, solid Z ni kemungkinan dia ada Cu. Betul? So, green salt kat sini kemungkinan M ni dia mesti ada Cu. Okay. Kemudian kita nak tahu Cu ni apa, dia akan menghasilkan warna hitam. Ada satu je yang warna hitam. Cuba tengok balik yang dulu kita belajar. Apa pepejal bila kamu panaskan kamu akan dapat hitam? Copper apa? Copper. Cuba cari. Warna hitam. Copper to oxide. Maksudnya yang ini adalah CuO. Dah selesai. Z. M ni. Kita nak tahu M ni. So, tak apa. Jangan risau. Sebab kita nak dapatkan gas X, kita kena tahu dulu dia punya anion. Okay, kita pergi kat sini. Copper oxide. Okay, bila dia tambahkan satu asid H, okay, dia akan soluble. Okay, soluble, solution salt, solution Y. Kemudian, okay, kita nak tahu H ni asid apa? Asid apa? So, H ni nak tahu asid apa, kamu tahu bahawa asid dia punya simbol adalah H. Kita nak tahu anion dia sahaja. So, nak tahu anion, kamu kena tahu yang ini. Apa Aina? Agak-agak yang ini. Anion. Yang ini kamu tahu, ini test untuk anion. Yang ini test untuk anion apa Aina? HNO3 dengan AgNO3, kamu akan dapat white precipitate. Apa dia? H apa? Apakah anion dia? Ingat balik yang cikgu ajar tadi. H2SO4. Salah. Tengok balik. Yang mana yang kita ada uji dengan asid nitrik dengan AgNO3? Comel keluar sono. So, comel tak mungkin sebab dia uji dengan apa tadi cikgu kata? Lime water. Nitrat tak mungkin sebab dia akan menghasilkan brown ring. Sulfide ataupun chloride. Chloride. So, di sini dia mesti ada ion chloride. Agak-agak H ni H apa? HCl. Pandai. HCl. Okay. Berpeluh kan jawab soalan ni kan? Okay. Berdebar. Okay. Kemudian, kita nak tahu apakah gas S pula.
gas S. So, Aina, agak-agak ni apakah gas S ni? Kita hanya ada 2 sahaja garam yang kita panaskan, dikompos. Yang pertama, nitrat, ion nitrat yang ada karbonat. Kalau ion nitrat, kita akan menghasilkan 2 gas. Iaitu satu gas, apa Aina? Brown color, NO2. Satu lagi gas O2. Satu warna brown color, satu lagi warna colorless. Agak-agak Aina, yang mana? Kalau karbonat, memang dia adalah colorless. Satu je gas yang akan terhasil dikompos untuk garam karbonat. Kalau garam nitrat, dia akan menghasilkan 2 jenis gas. 2 type of the gas. Agak-agak Aina, apa gas S ni? Carbon dioksida. Betul tak? Carbon dioxide. Betul tak? So, Aina, apa agak-agak garam hijau M? Garam hijau M. Dia mestilah CuCO. CuCO3. Okey, dah. Terjawablah soalan ni. Berpeluh kan Aina? Macam inilah cara jawab soalan solve. Sebab tu pelajar ramai yang tak nak buat. Sebab pula soalan ni soalan analisis. Yang mana kamu kena menilai. Okay, apakah gas tersebut. So maksudnya start daripada solubility. Start daripada physical state. Start daripada decompose for the heat. And the test of the cation. Test of the anions. Kamu kena ingat. Nampak tak Aina? Betapa pentingnya daripada tadi kamu belajar sampai sekarang. Ini adalah kamu belajar. So, nasihat saya adalah Aina perlu banyak latihan untuk solve. Ya, memang perlu banyak latihan. So, nak tak nak Aina kena buat nanti latihan. Saya tengok masih lagi lemah. Saya tengok masih lagi ada leak kat situ. Masih lagi ada kekosongan dekat situ. So, kena banyakkan latihan. Okay, nanti jangan tu. Sebabnya nanti takut kamu akan galbra bila dapat jawab soalan. Okay, kemudian. Garam M bertindak balas dengan H. Apa itu garam M? Oh, cikgu dah dapat tadi. Copper carbonate. Okay. Salt M react with the acid H to produce soluble salts. Solution Y. Several chemical tests are carried out on the solution Y to identify the cation and anion in Y. Okay, kita nak tahu. Okay. Soluble-nya ini kita nak apa? Kita nak uji. Dia punya ujian. Okay, nak test. Okay, from the chemical test, name the cation and anion present in soluble salt solution Y. So, agak-agak apakah solution Y? Oh, Y tadi kita tak jawab lagi Kak Aina. So, Aina, agak-agak Y tadi apa salt dia? Apa salt dia? Kita ada Cu. Kita ada Cl. So, apakah salt dia? Aina dah tahu asid tadi. CuO tidak balas dengan HCl. Apa yang Aina akan dapat? Cu dengan Cl. So, CuCl2. Betul? Tambah H2O. Betul? So, apakah solution Y? So, solution Y, salt Y adalah CuCl2. So, sekarang ni dia kata, soalan dia kata, okay, kita dah identify dah tadi. Okay, so dia kata, identify cation and anion. Okay, identify the cation dan anion. Okay, kemudian daripada chemical tadi, name the cation and anion present. So, kamu namekan lah. So, cation dia adalah copper 2+, anion dia adalah chloride ion. Okay, so kalau tengok kepada jawapan, kita tengok jawapannya, Aina. Okay. So, cation dia adalah copper 2 ion. Okay. Dia suruh namakan. Nyatakan ke dia suruh namakan? Cuba tengok balik. Dia kata dekat sini namakan. Name. Bila dia kata name, Aina tak boleh buat dalam bentuk formula.
Aina kena buat dalam bentuk ayat iaitu copper to ion. Pelajar dia selalu buat macam ini Aina. Copper ion. Betul ke tak salah? Betul ke salah? Copper ion. Salah. Sebab apa? Sebab dia tak ada huruf Roman. Copper to ion. Okey. Chloride ion. Okey, kena buat ya. Chloride ion. Copper to ion. Perkataan ion jangan tinggal. Okey, kemudian. Okey, pergi kepada, dah siap soalan itu, 2 markah. Okey, kemudian dia kata, sebab sini 2 markah je. Okey, soalan nombor 3. Tulis persamaan kimia seimbang. Write the balanced chemical equation for the decomposition reaction for the salt M and describe a chemical test of the gas S. So, salt M tadi apa Aina? Salt M tadi apa? CuCO3. CuCO3. Boleh buatkan untuk cikgu? Dia punya persamaan. CuCO3 dia decompose. Dia akan dapat apa yang black solid tadi? CuO tambah CO2. Dah siap belum? Dah. Belum. Apa lagi yang tak siap? Describe. Yang ini berapa markah kamu dah buat ini? Kamu dah dapat 2 markah. Markah yang pertama untuk reactant and product is betul, correct, and kamu dah balancekan. So, satu lagi markah dia kata describe the chemical test of the gas S. Okay, Aina, boleh tak explain dengan cikgu yang dah Aina belajar? Macam mana kita nak test untuk carbon dioxide? Ceritakan dengan cikgu sekarang. Macam mana? Test macam itu je? Letak dengan lime water je? Ya ke? Tak. Kena buat apa? Apa ayat yang perlu kena ada? Ingat lagi macam mana nak lukisnya. Lukisan dia. Uji dia. Kita buat macam mana Aina? Put CuCO3 in a test tube. Kemudian? Heat with high heat. And then gas produced is float into lime water. Tak dapat markah, kosong. Kenapa cikgu kata kosong Aina? Sebab Aina punya melalut. Aina kena ingat macam mana nak ingat. Okey, so yang pertama. Okey, yang ini adalah jawapan dia. Okey, pertama, channel the gas into the test tube. Just only that. Kita nak uji gas ke pun tak payah kamu kata nak panaskan, apa bla bla. Tak payah. Kita nak uji gas. Nak uji gas untuk carbon dioxide, kita kena alirkan dia. You must use channel. Kamu kena alirkan dia. The gas S into the test tube contain the lime water. Kamu tak ada cakap perkataan channel. Kamu tak ada kata alirkan. Ada tak kamu kata alirkan tadi? Tak ada kan Aina? So, 1 markah dah Aina. Method dah salah. So, bila procedure dah salah, ada tak observation kamu sebut tadi? Cikgu tak dengar apa observation kamu cakap. Ada ke Aina? Tak ada kan Aina kan? So, the lime water turns to the chalky. 2 markah Aina. Macam mana kita boleh dapat 2 markah? Markah yang pertama adalah untuk procedure. Markah yang kedua adalah untuk observation. So, apakah conclusion dia? That is a carbon dioxide gas. Boleh Aina? Boleh? Susah Boleh. So, sampai itu je kelas kita hari ni. Cikgu nak Aina buat kerja dalam buku teks ya. Sekejap lagi cikgu tunjuk. Sekejap.